Assalamualaikum. Mohon kerjasama hadirin untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku, Pendidikan Cemerlang Kedah Gemilang dan Perkhidmatan Awam. Negaraku
Hadirin boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Sabri bin Osman, Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Puan Premelata Anak Perempuan Marimutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Sektor Sumber Manusia, selaku Urustia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah bagi tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan barisan pengurusan tertinggi, tuan-tuan pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Negeri Kedah, pegawai-pegawai kanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Div jemputan daripada Majlis Pengetua Sekolah Malaysia dan Majlis Guru Besar. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sidang warga dewan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita semua dihimpunkan di Dewan Al-Farabi, Sumber Teknologi Pendidikan Negeri bagi menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah tahun 2022. Saya mewakili pihak Urustia sangat-sangat mengalukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syauqi bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim arzaqana وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi yang mulia ini kami menadah tangan kehambaan serta memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana Engkau telah mengizinkan kami untuk mengadakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022 peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Ya Allah, ya Rahim, sesungguhnya di saat ini juga kami mengharapkan ihsan-Mu agar Engkau satukan hati-hati kami di bawah lembayung rahmat dan redha-Mu, serta lahirkanlah budaya muafakat dan saling hormat menghormati antara kami. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar dan tekun dalam melaksanakan tugas dan amanah yang telah ditaklifkan kepada kami, demi memertabatkan karamah insaniah di persada pertiwi. Ya Ghani, ya Hamid, jadikanlah mereka yang bakal menerima sijil penganugerahan pada hari ini sebagai hamba-hamba-Mu yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dan seterusnya, ya Allah, jadikanlah mereka dan semua kaki tangan jabatan ini sebagai seorang penjawat awam yang sentiasa berusaha dengan gigih untuk menyuburkan potensi dan prestasi perkhidmatan, serta tunjukkanlah kepada kami, ya Allah, pintu kebaikan. Tingkatkanlah semangat saling bantu-membantu di kalangan kami agar kami mampu bergerak sebagai satu organisasi yang mantap demi memertabatkan agama, bangsa dan nusa tercinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin.
Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis dengan rasa besar hati dan hormatnya menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD untuk memberi ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022 peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada pagi ini. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebersamaan memacu pendidikan negeri Kedah, salam perpaduan, salam anak yang baik lagi cerdik, salam Malaysia Madani. Banyak salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis kita pada pagi ini yang berusaha Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah yang hadir, Tuan Haji Mahathir, Tuan Sabri, Tuan Malik. Lagi sampai agak no. Malik ni ada di mana ni? Di Malaysia kah di mana? Yang saya hormati Puan Primalata, anak perempuan Mari Mutu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Sumber Manusia selaku Urustia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat JPN kita pada tahun ini. Yang saya hormati Barisan Pengurusan Tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, yang saya kasihi rakan-rakan pegawai pendidikan daerah yang hadir pada pagi ini. Nampaknya semua hadirlah kecuali Langkawi lah. Langkawi dia ada urusan dengan JPJ, tak dapat hadir, dia dah maklum lah dengan dua tapak kat dia. Div jemputan pegawai kanan di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, tuan-tuan daripada Majlis Pengetua Negeri Kedah MPSM yang hadir pada hari ini. Kita jemput juga 10 orang, tapi yang hadir 5. Yang saya hormati jemputan daripada Majlis Guru Besar Negeri Kedah, sama juga terima kasih banyak atas kehadiran. Hadir penuh, tahniah diucapkan kepada MGB. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan warga dewan yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya teruskan ucapan ini, marilah kita berikan satu tepukanlah kepada penerima APC tahun 2022 yang diraikan. Tahniah dan syabas diucapkan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah kepada Sektor Sumber Manusia yang diterajui oleh Puan Primalata ataupun nama manjanya Puan Prem. Manja tu, Puan Prem tu kira rapat lah. Dan seluruh jawatan kuasa dia yang menguruskan, memberikan komitmen untuk menjayakan majlis kita pada pagi ini. Dan sesi ini amat signifikanlah kepada kita sebagai warga penyewa awam dalam memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada pegawai perkhidmatan awam di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah ini yang menunjukkan prestasi perkhidmatan yang cemerlang pada tahun 2022. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, seramai 37 anggota terdiri daripada pegawai kumpulan pengurusan dan profesional serta anggota kumpulan pelaksana AKP telah dipilih sebagai penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2022. Ramai orang nak tahu ni, kadang-kadang kita pun tahu tapi orang lain tak tahu kenapa dia dipilih kan. Sebenarnya pemilihan penerima APC ini adalah berdasarkan kepada
beberapa kriteria pemilihan yang berikut. Semua tempat kementerian sama. Yang pertama sekali, penghasilan kerja cemerlang. Yang kedua ialah mempunyai pengetahuan ataupun kamera yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Yang ini dinilai oleh ketua jabatan masing-masing. Yang ketiga, memiliki kualiti peribadi ataupun etika kerja yang baik. Dia tak bantah. Bantah ni maknanya kita suruh dia buat, tapi lepas di belakang dia merongut. Dia kata kat kita macam-macam. Yang tu maknanya etika tak baik lah. Depan kita ya, belakang kita dia tunggu sat. Macam itulah, bukan dia tak buat, dia tunggu sat. Kemudian komitmen tinggi, komitmen kerja yang tinggi dinilai oleh ketua jabatan. Dan yang kelima, berintegriti tinggi dan tidak mempunyai masalah tata tertib. Ini di antara kriteria pemilihan. Termasuklah perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar-dasar kerajaan. Dia ikut, dia tak bantah, dia tak komen, dia tak komplain. Tapi kalau dia nak buat teguran pun ikut saluran yang betul. Dia tak boleh komen, komplain di media sosial. Itu satu saluran yang salah sebagai penjawat awam. Tapi kalau kita ni orang awam, tak apa. Beza di antara penjawat awam dengan orang awam. Orang awam dia bebas bersuara, dia kata pergi apa pun. Tapi penjawat awam, dia ada etika, dia ada akta, dia ada peraturan dia. Semua sama. Sejak daripada dulu lagi, zaman Perdana Menteri kita yang pertama, iaitulah Tunku Abdul Rahman, sampailah Tun Hussein On, Tun Razak. Lepas Tun Razak itu Tun Hussein On. Lepas tu Tun Mahathir. Tun Mahathir, kita hidup zaman Tun Hussein On, Tun Mahathir, Tun Razak. Kita kecil-kecil lagi. Masa tu Wan Mahani tak ada lagi. Zaman Tun Mahathir, dia cipta satu slogan dia, tagline dia, bersih, cekap, amanah, BCA. Kita ikut. Saya ingat waktu tu 83, 84, bersih, cekap, amanah. Ini tagline Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri dan dasar kerajaan. Siapa tak komplain? Kemudian Tun Abdullah Badawi, dia buat apa? Dia buat Islam Hadari. Islam Hadari waktu tu. Zaman tu semua pakai jubah Islam Hadari dan faham konsep tu. Banyaklah aktiviti agama dibuat. Lepas Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib Tun Razak, Satu Malaysia. Rata lambang kita buat Satu Malaysia di sekolah, buat macam-macam. Lepas tu datang Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Dia tak ada nak buat apa sebab Covid. 2 tahun KPP apa? PKPB tak ada nak buat apa, Covid. Tak ada nak buat tagline. Mai zaman Datuk Ismail Sabri Yaakob, dia buat Keluarga Malaysia. Kita ikut. Lagu dia pun sedap. Lagu Keluarga Malaysia tu memang bagus lah, lagu tu sedap dengar. Kita pun ikut. Mai zaman PM yang ke-10 ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia Madani. Macam-macam orang kata kat dia, Malaysia Madani ni. Ada lah dalam WhatsApp tu. Zaman Datuk Seri Ismail Sabri, Keluarga Malaysia, siapa tak kata apa. Inilah kita penjawat awam, elakkan daripada menulis sebarang benda dan percakapan yang berkaitan dengan, bercanggah dengan dasar. Sebab mereka ini Perdana Menteri kita. Nak nasihat ya, nak nasihat sebagai ketua-ketua jabatan. Samalah juga dengan Menteri Pendidikan. Kita ni dah ada 20 orang Menteri Pendidikan. Bermula dengan Tan Sri Khair Johari, sampailah Datuk Mahathir, Datuk Abdullah Badawi, Ghaffar Babak, semua pernah di Menteri Pendidikan sampai sekarang. Kita dah ada 20 orang Menteri Pendidikan. Jadi kita kena ikutlah siapa Menteri Pendidikan pun. Itulah tuan-tuan dan puan sejarah perkembangan dan kemajuan negara, dan kita sebagai penjawat awam berada dalam tu. So kita kena bersama dengan government of the day lah, kerajaan yang ada pada hari ni. Lepas ni kerajaan lain pula kita ikut pula. Itulah, no? Lah ni duduk tengah panas tuan-tuan dengan buah minyak gas lah tu. Kena faham, no? Tuan-tuan dan puan, sebab apa yang nak tanggung tu saya. Yang nak tanggung tu saya.
Yang nak buat kerja tambahan tu saya. Jadi tuan-tuan jagalah saya supaya tak banyak kerja saya nak kena buat. Jangan duk tulis apa-apa lah kalau boleh. Tak setuju pun tak apa, duk sengap-sengap. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan supaya pengiktirafan APC yang akan diberikan pada hari ini akan memberikan kesan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Pertama sekali sebagai dorongan lah ke arah membudayakan kecemerlangan dalam semua aspek pekerjaan. Kemudian dapat melonjakkan motivasi kerja tuan-tuan dan puan-puan semua kita lah dalam dewan ini, dan tuan-tuan dan puan-puan ini juga menjadi role model yang terbaik sebagai mentor kepada orang-orang di bawah kita. Inilah harapan kita sebagai warga pendidikan. Dan kitalah juga merupakan peneraju kepada kerja berpasukan. Kalau buat kerja seorang-seorang selalu tak jadi kerja. Jadi berpasukan ni insya-Allah dia akan jadi lebih baik dan lebih berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan, memanglah sikap manusia ini, dia dalam hidup dia ini, dia memerlukan dan menginginkan segala-galanya yang terbaik. Tak ada orang yang tak mau yang tak baik. Semua nak yang baik. Kalau kita berada di rumah kita, kita nak rumah kita cantik. Kalau kita berada di sekolah kita nak bilik rosak, bilik cikgu tu cantik. Semua nak macam tu. Kalau kita nak mencari calon nak berkahwin dengan kita pun, kita nak yang handsome dan cantik. Tapi sebenarnya semua ni handsome dan cantik ikut pandangan mata masing-masing. Kadang-kadang orang kita tak cantik tapi orang lain tengok cantik. Itu naluri rasa masing-masing. Semua orang ni cantik dan semua orang ini handsome. Sebab kejadian manusia ini Allah Tuhan yang menjadikan, bukan kita yang menciptakan. Kita kena akul dan terima kejadian ini. Kalau kita nak makan, makan pun yang sedap-sedap. Macam hari ini kita sediakan makanan yang sangat sedap. Sebab tu tak buka lagi tudung tu. Kalau buka tudung tu pekat tak dengar lah apa saya cakap. Jadi memang sedap tuan-tuan dan puan. Dan begitu juga dalam konteks organisasi kita, jabatan kita, sekolah kita, di mana-manalah. Dan kalau kita nak jadikan organisasi ini cemerlang, sudah tentulah kita nak pekerja kita ini mempunyai prestasi yang cemerlang dan sentiasa menjadi buruan orang lain. Hari ini banyak pegawai kita menjadi buruan orang lain sebab cemerlang. Orang tu nak, orang ni nak. Hak tak nak pun ada juga main habaq kat kita, suruh tukar orang tu, suruh tak mau orang ni. Jadi sebab itu dalam organisasi ini, perkara yang penting, kecemerlangan itu sangat penting. Nak yang elok-elok. Ini lumrah naluri manusia, tuan-tuan dan puan. Kita nak pekerja kita, staf kita yang berpengetahuan, yang berpengalaman, yang berkemahiran, cekap dan yang mempunyai nilai positif dalam semua perkara. Kita tak mau yang negatif. Macam saya lah yang menjalankan tugas pengarah ni, saya nak semua yang positif supaya mudah kerja kita. Tapi kalau ada yang negatif, maka bertambahlah kerja kita nak membetulkan perkara yang berlaku. Makin banyak, kita banyak kerja lagi. Tuan-tuan dan puan, dalam sebuah buku yang sangat terkenal dalam pengurusan, ada satu buku yang sangat terkenal dan laris yang dijual di Amerika Syarikat, khususnya di bandaraya New York, iaitu sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengarang, orang putih lah. Nama dia Ron Clark. Seorang pengarang ni, nama buku dia Move Your Bus. Move Your Bus, bas yang bergerak. Bergerak dalam sebuah bas. Dia berkongsi dengan beberapa analogi. Antaranya dia sebut sebagai runners. Yang kedua dia sebut juga sebagai joggers. Dan yang ketiga dia sebut juga walkers. Dan yang keempat riders. Dalam sesebuah organisasi ini ada 4 benda ni. Pertama runners, yang kedua dia kata joggers, yang ketiga dia kata walkers, yang keempat riders. Ini dalam organisasi kita. Dan beliau membayangkan organisasi ini macam sebuah bas. Sebuah bas yang dipenuhi dengan pelbagai jenis orang. Macam-macam orang ada dalam bas itu. Dan semuanya bergerak ke hadapan. Ada tak bas bergerak ke belakang? Tak ada. Kecuali bas yang ditarik akan bergerak ke belakang.
Jadi pencerita hari ini dia memberikan gambaran kepada sebuah bah yang bergerak ke hadapan. Dan bah ni di bawah lantai dia tak ada lantai, dia ada lubang. Dan nak menggerakkan macam gambar Flintstone lah, Flintstone tu. Nak menggerakkan bah ni kena gerak dengan kaki. Nak bergerak dengan kaki. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dalam buku ni dia juga membangkitkan yang kata runners ini ataupun pelari ini yang sentiasa konsisten. Konsisten. Dia akan berusaha memecut lari laju dalam menjalankan tugas. Ada dalam pejabat kita. Orang dia laju. Habaknya jalan. Habaknya jalan. Dan mereka ini mempunyai passion dan arah tuju dan committed dalam setiap tugas yang kita bagi. Termasuklah pengetua dan guru besar di sekolah. Dan tahap motivasi runners ini sangat tinggi dan sentiasa memberikan idea-idea untuk menyelesaikan masalah. Ini runners tuan-tuan dan puan. Cuba cek tengok di sektor kita, ada tak jenis runners ini? Ataupun di sekolah kita, pengetua guru besar, ada tak jenis runners ini? Yang kedua ialah joggers. Dan dia ni positif kepada perubahan. Dan dia ni boleh memberi sumbangan sekiranya diperlukan. Walau bagaimanapun dengan tahap motivasi dan komitmen yang agak rendah berbanding dengan runners. Yang ni lah, kita tukar dia pergi mana pun dia positif. Tapi dia kata semangat dia kurang. Dia kalau boleh nak pencin tang tu. Kita tukar dia, dia komplain. Kita ubah dia, dia mengadu kat orang lain. Dia guna saluran-saluran tertentu, dia tak mau tukar. Ini berlaku, ini joggers, ini banyak berlaku. Dia pergi juga, tapi dalam keadaan penyebai, bebai. Betul dia kata kat kita macam-macam. Sebab dia kata kita tukar dia. Kalau dia tak mau tukar. Kalau dia duduk di sekolah tu, dia nak pencin di situ selama 25 tahun. Tukar tak boleh. Tukar ya dia melompat. Dia pergi juga. Tapi dalam keadaan dia tak puas hati. Ada juga. Tapi dia bagi sumbangan juga. Sebab dia berpengalaman. Ini berlaku dalam sistem bekerja kita pada setiap hari. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, dikategorikan sebagai walkers. Iaitulah orang yang tidak suka mengambil risiko dalam buat kerja. Dia buat halal balai. Dia buat juga, bukan tak buat. Dia buat halal balai. Kadang-kadang kita suruh buat, baru dia buat. Kena bagi motivasi, kena bagi galakkan kepada dia, baru dia buat. Tak suruh, tak buat. Ini jenis walkers ni. Dan kadang-kadang kita kena pujuk dia untuk buat kerja. Kalau kita marah dekat dia, dia akan tulis dalam sispa, surat layang. Guru besar tekan dia, pengetua tekan dia. Jadi ini berlaku yang menyebabkan banyak aduan sampai kepada jabatan. Orang jenis ni tak boleh tegur, tak boleh kata sikit. Guru besar marah sikit, dia kata cengeng. Guru besar tekan sikit, dia kata guru besar ni menindas dan sebagainya. Pengetua marah sikit, dia komplain. Tak beri kemanusiaan. Ni ada di sekolah kita. Dalam jabatan pun ada, PPD pun ada. Kemudian yang ketiga, yang keempat, riders. Riders ini dia bukan rider naik motor tu tak, bukan kayu kerek tak, saya pun rider tak. Tapi rider dalam konteks organisasi ini, dia ni orang buat apa pun dia suka halang. Dia tak suka. Buat apa pun dia komplain. Dia halang kepada kejayaan sesebuah organisasi. Dia tidak bersama dengan kita. Dan mereka ini buat apa pun sentiasa negatif dan suka merungut. Buatlah apa pun. Buat jamuan pun dia merungut. Dia kata buat apa jamuan habis duit. Buat apa pun dia merungut. Tak buat pun dia merungut. Inilah orang-orang yang jenis ni, riders. Dan 4 golongan ini ada dalam organisasi kita. Jadi yang cemerlang pada hari ini, semuanya adalah orang-orang yang hebat. Dan semua yang cemerlang pada hari ini merupakan orang-orang diletakkan dalam kategori runners, pelari pecut yang hebat. Jadi tuan-tuan dan puan, saya yakinlah dalam kelompok kita ini ramai runners dan juga joggers yang mempunyai keazaman tinggi, yang mempunyai semangat yang tinggi untuk berjaya dalam kerja buat yang dihasilkan. Jadi insya-Allah, jadi saya bagi pihak jabatan sekali lagi ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur dan tahniah kepada yang menerima APC, dan kita mengharapkan
tuan-tuan yang akan terima APC nanti, tunjukkanlah kecemerlangan berlipat kali ganda pada tahun-tahun yang akan datang. Dan penerima APC pada tahun 2022 pada kali ini akan menerima sijil perkhidmatan cemerlang dan wang tunai sebanyak RM1,000 dalam SSPN. RM1,000. Harap tahun depan naik lagi lah RM1,000 jadi RM2,000. Waktu tu kita pun sudah besar. Saya juga berharapkan kecemerlangan dan momentum serta komitmen yang tinggi ini tuan-tuan teruskanlah walau di mana tuan-tuan berada. Kalau kena tukar pergi sektor lain tu, kita jangan kecewa dan kita bina semangat dan jati diri yang baru. Encik Azwar pun akan bertukar tempat kerana naik grade jawatan. Bukanlah lah tahun depan. Contoh. Jadi saya ingat itulah sahaja ucapan saya untuk pagi ini, dan kita doalah mudah-mudahan pendidikan Kedah ni terus cemerlang dan gemilang secara holistik dalam bidang akademik, bidang sukan dan kokurikulum, bidang sasiah, dan juga melahirkan anak-anak yang mempunyai jati diri yang kuat dan boleh membina masa depan negara. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2022 peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan diminta kekal berada di pentas utama untuk acara penyerahan sijil. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Ismail bin Osman atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian sijil anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ismail bin Osman, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD, diiringi oleh Yang Berusaha Puan Premelata Anak Perempuan Marimutu. Seterusnya, majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Wan Khalim bin Ahmad, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Kota Star. Seterusnya, Encik Abdul Rahim bin Mat, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Dijemput Encik Mokhtar bin Ahmad, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas. Seterusnya, Encik Syahari bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Sekolah. Seterusnya, Encik Muhammad Syauqi bin Ismail, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Islam. Dijemput Encik Azwar Shahnaz bin Abdul Aziz, Ketua Penolong Pengarah Sektor Integriti. Dijemput Puan Wan Mahani binti Mahmud, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT.
Dijemput Encik Zahari bin Awang, Penolong Pengarah Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan. Seterusnya dijemput Puan Jamkuriyati binti Husin, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya Encik Syahrul Amri bin Saleh, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Dijemput Encik Muhammad Izham bin Mat Yusof, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran. Seterusnya Encik Muhammad Syahril bin Ibni Hajat, Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Seterusnya Puan Nur Asmaniza binti Ahmad, Penolong Pengarah Sektor Pembelajaran. Dijemput Puan Nur Azhar binti Zakaria, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah. Seterusnya Puan Kartini anak perempuan Sundaresaka, Pegawai Akaunten Sektor Pengurusan. Dijemput Puan Nur Adilah binti Isa, Penolong Pegawai Takbir Sektor Infrastruktur dan Perolehan. Seterusnya Puan Nasrah binti Abu Bakar, Setiausaha Pejabat Pengarah. Seterusnya Puan Farah Dini binti Romli, Penolong Pegawai Takbir Sektor Sumber Manusia. Seterusnya Encik Chin Siu Kang, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Sektor Pengurusan Maklumat dan ICT.
Dijemput Puan Isni Rabia binti Sarafil, Ketua Pembantu Takbir Sektor Pengurusan. Dijemput Encik Muhammad Saiful bin Mihad, Ketua Pembantu Takbir Sektor Sumber Manusia. Dijemput Encik Muhammad Sobri bin Zakaria, Ketua Pembantu Takbir Sektor Pengurusan Sekolah. Seterusnya Puan Azizah binti Abdullah, Pembantu Takbir Sektor Pengurusan. Dijemput Puan Fazlina binti Yahya, Pembantu Takbir Kewangan Sektor Pengurusan. Seterusnya Encik Muhammad Zahir bin Saad, Pembantu Takbir Sektor Pengurusan. Dijemput Puan Noniza binti Johari, Pembantu Takbir Sektor Sumber Manusia. Dijemput Puan Rosnita binti Tahir, Pembantu Takbir Sektor Sumber Manusia. Seterusnya Puan Wan Aida Afzan binti Wan Azhari, Pembantu Takbir Sektor Pengurusan Sekolah. Dijemput Puan Siti Normala binti Zakaria, Pembantu Takbir Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan. Dan yang terakhir Puan Siti Rohayu binti Rozali, Pembantu Takbir Kewangan Sektor Pengurusan.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Timbalan di atas kesudian menyempurnakan acara penyampaian sebentar tadi. Dan sekalung tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Semoga dengan penghargaan ini diharap tuan-tuan dan puan-puan terus kekal cemerlang dalam kejaya. Maka dengan ini berakhirlah majlis pada pagi ini. Saya selaku Wakil Urustia memohon ampun dan maaf sekiranya berlaku kekurangan atau kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Akhir sekali saya akhiri majlis dengan lafaz mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin diminta berdiri untuk nyanyian lagu Negeri Kedah.